أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam meneruskan program Festival Ramadan Anjuran Pusat Islam dan Pembangunan Ihsan, iaitu kuliah duha khas sempena selepas nuzul Quran, iaitu Perang Badar Kubra. Jadi seeloknya lah, marilah sama-sama kita membuka dulu majlis kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab, dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga, ibu bapa kita, kaum keluarga kita, dan juga tidak lupa kepada Allahyarham Tuan Guru Ismail Kamus yang baru kembali ke rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sedang penonton, pendengar yang dirahmati Allah sekalian, selamat datang pada yang baru mengikuti Facebook Live Pusat Islam dan Pembangunan Ihsan UMP. Jadi insyaAllah sebelum kita meneruskan acara kita pada pagi ini, sukalah saya mengajak tuan-tuan hadirin sekalian untuk berkenalan dengan penceramah kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadil Ustaz Zainuddin bin Zakaria, yakni Qadi Pejabat Agama Daerah Raub. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat Ustaz. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah. Kita bagi salam lagi tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu kuliah duha khas sempena Festival Ramadan 2020, iaitu tajuknya Ibrah Perang Islam yang pertama. Jadi seperti biasalah, saya akan memperkenalkan sedikit biodata lah pada Ustaz Zainuddin kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini dapat mengeratkan ukhuwah Islamiah, dan lebih-lebih lagi antara Pusat Islam dan juga Pejabat Agama Islam Daerah Raub dan juga Pejabat Agama Islam Pahang, insyaAllah. Jadi sedikit biodata. Sebenarnya Fadil Ustaz ni bukanlah asing bagi anda sebenarnya. Ustaz ni pernah sama juga menuntut di Mahat Tahfiz dulu. Tapi tak apalah. Sebenarnya Ustaz Fadil Ustaz Zainuddin, nama penuh beliau ialah Fadil Ustaz Muhammad Zainuddin. Haji dah Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada Mesir. Masya-Allah, masya-Allah. Haji Muhammad Zainuddin bin Haji Zakaria. Dan alhamdulillah Ustaz Fadil Ustaz ni berasal daripada Jengka, Pahang. Mana pelajar-pelajar yang Pahang dia tahulah Jengka tu kat mana. Kan? Jengka tiga segi di Pahang ni jengka yang terbesar. Dan alhamdulillah Fadil Ustaz telah berumah tangga. Masya-Allah. 6 orang cahaya mata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama tu kita seri Ustaz. Jadi sebelum ni sebenarnya Fadil Ustaz bertugas sebagai imam masjid daerah Kuantan. Kalau sempatlah masjid Indapura, Indah Mahkota. Indra Mahkota. Indah Mahkota. Sebelum dibaik pulih, alhamdulillah. Sekarang ni dah siap dah. Kemudian Fadil Ustaz dilantik menjadi Timbalan Qadi daerah Bentung.
Dan Ya. alhamdulillah sekarang sebagai qadi daerah Raub, masya-Allah, mana jauh perjalanan ustaz dalam Jabatan Agama Islam Pahang, mana insya-Allah banyak pengalaman ataupun banyak ibrah yang akan dapat kita berkongsi pada pagi ini insya-Allah. Jadi sebelum saya meneruskan laluan kepada Ustaz Zainuddin, kepada pelajar-pelajar boleh lagi invite rakan-rakan untuk sama-sama mengikuti FB Live Pusat Islam dan Perluan Ihsan untuk sama-sama kita mengikuti perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Zainuddin bin Zakaria dalam tajuk yang kita tetapkan, iaitu ibrah perang pertama dalam Islam. Jadi saya tak perlulah menguraikan lebih panjang kerana masa kita pun agak terhad ya Ustaz. Ya, ya. InsyaAllah dalam 10.45, 10.50 tu kita boleh berhentilah sebab bulan puasa ni tak boleh cakap panjang-panjang, nanti Ustaz ingin tekak pula. Jadi saya dengan ni saya menyerahkan ruang dan peluang ini kepada Ustaz Haji Muhammad Zainuddin bin Zakaria Haji Zakaria untuk menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Ibrah Perang Pertama dalam Islam. Terima kasih kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rzuqna lailatul qadr. Terima kasih kepada rekan saya yang bahagia, Ustaz Abdul bin Ishaq, khususnya sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tahun ini Allah masih lagi memberi kesempatan pada kita berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, walaupun sambutan Ramadan kita ini adalah rasanya tak pernah terbayang sebelum ini kita menyambut Ramadan dalam musim PKPB, maka inilah peluang dan ruang yang Allah SWT berikan kepada kita. Pertamanya saya sebelum terlupa saya ucapkan tahniah kepada UMP terutama pimpin di bawah program yang diadakan Karnival Ramadan ini bagi menghidupkan suasana Ramadan kita, dan mudah-mudahan inilah antara perkara yang boleh kita bawa nanti bila bertemu dengan Allah SWT, adanya amal-amal yang mana dijadikan sebagai bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah SWT. Maka di awal ini sukalah saya membaca firman Allah SWT yang mana disebut dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ardi takhafuna an yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayyibat la'allakum tashkurun. Yang bermaksud, dan ingatlah ketika kamu sedikit bilangannya serta tertindas di bumi, kamu takut orang-orang menangkap dan melarikan kamu, maka Allah memberi kamu tempat bermustautin dan diperkuatkannya kamu dengan pertolongannya, serta dikurniakannya kamu dari rezeki yang baik-baik supaya kamu bersyukur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tajuk kita pada pagi ini, kuliah duha ini membincangkan tentang peperangan yang besar, peperangan yang penuh erti dan bermakna dalam Islam, iaitu Badar Kubra. Ayat yang saya bacakan tadi merupakan ayat daripada surah Al-Anfal, ayat yang ke-26, dan kalaulah kita nak lihat keseluruhan peristiwa Badar ini, maka kalau kita buka surah Al-Anfal bermula ayat pertama tentang harta rampasan perang, yas'alunaka 'anil anfal, sehinggalah ayat-ayat seterusnya banyak berkait rapat dengan peristiwa Badar. Maka di mukadimah ini mengapa saya buat persoalan mengapa pentingnya peperangan Badar ini untuk kita sama-sama bincang dan kita sama-sama memahaminya dengan baik. Yang pertama, kita lihat peperangan Badar inilah peperangan yang pertama yang berlangsung selepas mana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Dan
secara tidak langsung ia adalah peperangan pertama di dalam agama Islam. Ini penting. Dan yang seterusnya, oleh kerana peperangan ini adalah peperangan yang pertama, maka dia dianggap sebagai kayu pengukur. Kita hari ini sebut KPI. Kayu pengukur atau persepsi pertama semua manusia kepada Islam. Jika perkara ini tidak difahami dengan jelas, maka dia boleh menyebabkan kekeliruan serta membuka ruang kepada orang lain memfitnah Nabi SAW dan memfitnah Islam itu sendiri. Dan Badar Kubra ini sering disalahertikan oleh para pengkritik dan orientalis kufar, orang barat selalu dia menjadikan hujah. Mereka membawa banyak kekeliruan tentang beberapa perkara. Di mukadimah ni saya sebut dulu. Kok kita terdengar selepas ni, senang kita nak menjawab. Yang pertamanya, punca peperangan Badar Kubra ini. Mereka menyatakan bahawa Rasulullah SAW sengaja mencari ruang untuk berperang dengan musuh. Rasulullah SAW menghalang kafilah dagang secara sengaja semata-mata untuk mengapi-apikan permusuhan. Ini yang pertama. Punca peperangan mereka kata Rasulullah sengaja. Yang kedua, kaedah peperangan. Rasulullah SAW ini dianggap tidak berperi kemanusiaan. Ini kerana Rasulullah membenarkan orang Islam memerangi saudara mara. Bukan orang lain, orang yang datang daripada Mekah ini adalah saudara mara kepada orang yang berhijrah. Orang Ansar daripada bumi Mekah, orang Muhajirin daripada bumi Mekah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka di waktu ini, bila berlaku peperangan ini, mereka berbunuhan. Ada yang bunuh bukan orang lain, ayahnya sendiri, adik-beradik sendiri dalam peperangan Badar. Yang ketiga adalah harta rampasan. Rasulullah juga dianggap tidak adil kerana mengambil 1/5 daripada semua jumlah harta rampasan perang. Bakinya baru dibagi-bagikan kepada para sahabat. Yang keempat, iaitu tawanan perang. Rasulullah SAW dianggap sebagai penjenayah perang kerana membunuh sebahagian tawanan tetapi ada dibebaskan tanpa sebarang pampasan. Dan kita perlu tahu dan kita sebagai orang Islam perlu bertanggungjawab dengan nama agama Islam dan pastinya kita menolak mentah-mentah hujah mereka semua ini. Namun perlu kita tahu bahawa ini adalah senjata halus kepada orang Islam yang lalai dan cuai, yang mencari lubang-lubang ataupun titik-titik yang boleh memecah belahkan umat Islam. Seterusnya kita lihat, sebelum berlakunya peperangan Badar ini, ada beberapa siri yang panjang. Dia bukanlah seminggu atau sehari, 2 hari terus berlakunya peperangan. Sebaliknya, dia adalah tempoh yang panjang. Kerana Nabi SAW bila mana tiba di Madinah Al-Munawwarah, bermula dengan peristiwa yang saya sebut tadi, hijrah daripada Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Kaum Muhajirin berhijrah meninggalkan harta benda, anak pinak, mereka berhijrah ke Mekah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menyatukan kaum Ansar. Muhajirin dan Ansar ini dipersatukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ini ada yang di kalangan mereka sanggup mempelawakan para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ini dengan harta benda sebagai antaranya iaitu kisah Sa'ad bin Rabi'. Ketika mana dia dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Sa'ad mempelawa Abdurrahman bin Auf dengan katanya, aku adalah orang yang paling banyak memiliki harta. Kata Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini Ansar, Abdurrahman bin Auf ini Muhajirin. Dia menyatakan aku adalah orang yang paling banyak memiliki harta, maka ambillah separuh daripada hartaku ini. Aku juga mempunyai 2 orang isteri. Ini payah kalau kita nak buat ini. Aku juga mempunyai 2 orang isteri. Pilihlah yang kamu kehendaki dan aku akan ceraikannya. Apabila tamat iddah, kahwinilah dengannya. Ini ayat daripada Sa'ad bin Rabi' kepada akhirnya, saudaranya yang Nabi SAW persatukan, dipegang erat tangannya dan dia lafazkan kalimah ini. Maka dijawab oleh Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkatimu wahai Sa'ad, namun lebih baik kamu tunjukkan aku di mana pusat perniagaan di Madinah ini, kata Abdurrahman. Abdurrahman ni sebagaimana kita tahu, dia adalah jutawan, dia adalah hartawan yang memang pandai berniaga. Apa yang diminta kepada Sa'ad adalah tunjukkan di mana pasar, dan biasa kita dengar
Abdul Rahman ini bila dia mula berniaga, dia pergi ke pasar Yahudi, di kawasan orang Yahudi, dalam masa yang singkat beliau berjaya memperoleh keuntungan iaitu berapa keping emas melalui perniagaan susu dan keju. Dan ada juga dikisahkan bagaimana Abdul Rahman yang cerdik dan pandainya dia berniaga ketika mana dia membeli unta, ternakan sebagainya, dijualnya dengan harga yang sama tetapi diambilnya tali ikatan unta tadi sehingga satu masa orang dah tak ada tali nak mengikat, waktu itu dijualnya dengan harga yang selayaknya waktu itu. Maka seterusnya kita lihat bila mana Rasulullah berjaya menyatukan Muhajirin dan Ansar, membina kekuatan, diadakan beberapa pertemuan dan sebagainya, perjanjian. Di waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan lagi dengan menghantar beberapa pasukan melihat meninjau ke pelosok Madinah ini supaya kerana Rasulullah juga bimbang. Di waktu Rasulullah berhijrah dahulu, rumah baginda sallallahu alaihi wasallam dikepung dan matlamat mereka adalah untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niscaya setelah berhijrah mereka juga akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperketatkan menguatkan para sahabat tadi, memperketatkan dia punya keselamatan ditinjau dari masa ke semasa sehinggalah ada beberapa rombongan ataupun kafilah yang mereka ni akan melalui bumi Madinah Al-Munawwarah. Di waktu itu mereka akan ditengok, disiasat apakah mereka ni benar untuk melalui untuk berdagang ataupun membawa persiapan untuk berperang. Sehinggalah Nabi SAW mempersiapkan para sahabat beberapa kali peperangan kecil disebut di dalam sirah bagaimana Rasulullah SAW menghadapinya dengan baik. Di kalangan para sahabat juga mereka buat persiapan. Sehinggalah persiapan yang untuk menghadapi musuh dalam peristiwa Badar Kubra ini, Nabi SAW mempersiapkan jumlah kaum muslimin dianggarkan seramai 313. Ada riwayat menyebut 317, 314. Jadi hari ini kita sebut 313 ini di kalangan mereka ini kaum Muhajirin dan Ansar dan daripada 313 ini 61-nya adalah daripada Aus dan 170 daripada Khazraj dan bakinya adalah kalangan orang yang berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan yang seterusnya kita lihat pasukan yang musuh yang mereka nak hadapinya adalah pasukan yang terlalu besar, 1,000 ke atas, pasukan yang lengkap dengan pakaian perang, perisainya dengan 7 apa nama ni disebut di dalam riwayat dengan kelengkapan yang hebat dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ni umat Islam ni tidak mempunyai kelengkapan yang banyak dan setelah dilihat dikaji hanyalah dan mereka memiliki 2 ekor unta dan 70 ekor mereka memiliki 2 ekor kuda dan 70 ekor unta dan inilah sebagai kenderaan untuk menuju ke medan perang. Antara kisah yang menarik ketika mana mereka menuju ke medan perang, daripada 70 ekor unta ni dah pastinya mereka ni berkongsi, bergilir-gilir. Seekor 3 orang berkongsi. Maka tidak terkecualilah Nabi SAW, Rasulullah sendiri berkongsi dengan sahabat ini Sayyidina Ali bin Abi Talib dan Martad bin Abi Martad, yang mana Rasulullah berkongsi 3 orang. Dan perjalanan yang panjang hampir 150 km daripada bumi Madinah. Mereka ini menaiki unta tadi. Di waktu itu Sayyidina Ali telah bincang dengan sahabat Martad bin Abi Martad ini. Mereka menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau boleh kamu baginda sajalah yang menunggang unta ini, biarlah kami berjalan kaki sepanjang perjalanan ini. Apa yang menarik, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab kepada Sayyidina Ali dan juga sahabat yang lain, apakah kamu sekalian ingin mengurangkan pahalaku berjihad di jalan Allah? Subhanallah. Rasulullah sendiri yang mana baginda sendiri bergilir-gilir dengan para sahabat menaiki unta ini. Setelah itu Rasulullah membahagikan pasukan tentera Islam ni kepada beberapa kumpulan. Yang pertamanya kita sebut batalion batalion Muhajirin yang mana dipimpin oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan yang kedua batalion Ansar dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az. Mengapa Rasulullah bahagikan Ansar dan Muhajirin dipecahkan pasukannya menjadi 2 pasukan ini? Kerana
di kalangan para sahabat Muhajirin, mereka saling memahami sesama Muhajirin. Begitu juga Ansar, mereka tahu di mana kekuatan sesama mereka, mereka boleh bekerjasama dengan baik. Dan ini penting sebenarnya, terlalu penting, kerana di kalangan para sahabat ini mereka mempunyai keserasian, Muhajirin sama Muhajirin, Ansar sama Ansar. Yang seterusnya yang kita sebut tadi, tidak terkecuali juga kaum kafir Quraisy, mereka juga membuat persiapan yang hebat. Persiapan nak bertembung dengan peperangan Badar. Ini satu perkara yang besar. Mereka bersiap dengan pasukan yang lengkap, yang dipimpin sendiri oleh Abu Jahal, membawa pasukannya, sehinggalah ditakdirkan Allah SWT. Kisahnya di sini panjang. Saya cuba ambil beberapa petikan sahaja. Bermulanya peperangan Badar ini setelah mana kedua-dua pasukan ini saling berhadapan. Mereka memandang di antara satu sama lain. Mereka dalam keadaan nampak tegang tapi masih tenang. Apa yang saya nak kongsikan, salah satu kisah yang menarik dalam kemuncak peperangan ini, ada dua orang wira anak muda yang mana mereka ini memang matlamat menyertai peperangan ini adalah untuk membunuh Abu Jahal. Siapa dia anak muda ini? Mereka adalah Muaz bin Amr al-Jamuh dan juga Muawis bin Afra', yang mana Muaz ini ketika itu berumur 14 tahun dan Muawis ketika itu berumur 13 tahun. Apa yang menariknya, saya kongsikan bersama sidang pendengar sekalian, Muaz ini ketika mana mereka dia menghampiri Abdul Rahman, dia pegangnya tangan, dia tariknya baju Abdul Rahman, dia budak lagi. Usia kita hari ini tak ada dah 13-14 pendengar semua ni. Saya kira dah 20 dah matang, dah boleh nikah orang kata. Jadi 13-14, umur usia yang terlalu muda. Dia memegang tangan Abdul Rahman, lalu dia bertanya, Pak Cik, di mana yang mana satukah di kalangan musuh ini yang namanya Abu Jahal? Terperanjat Abdul Rahman. Wahai anak, sebab dia kecil lagi, wahai anak, Abdul Rahman kata, apakah kamu ingin lakukan dengan Abu Jahal? Tanya Abdul Rahman. Maka dijawab pula oleh Muaz tadi, wahai Pak Cik, ibuku berpesan agar aku tidak boleh pulang ke rumah selagi mana aku tidak memancung kepala Abu Jahal. Ini hebat, didikan para ibu. Yang sepatutnya kita buat kesimpulan nanti. Saya terus takut terlupa poin ni. Didikan para pendidik hari ini. Sebagaimana yang kita tahu juga, kalau di kota Konstantinia, seorang pejuang yang hebat juga nama Muhammad Al-Fatih, ketika mana kecil lagi, ibunya setiap kali memandikan Muhammad, dia akan tunjuk, wahai Muhammad, di seberang sana ada satu kota. Satu hari nanti kamu akan menaklukki kota itu. Lahirlah Muhammad Al-Fatih, orang yang menaklukki kota yang sebagaimana Rasulullah SAW janjikan, akan dibuka kota Konstantinia, dan sebaik-baik sebaik-baik tentera-tenteranya, sebaik-baik pemimpin adalah dia. Ini Muhammad Al-Fatih. Ini juga salah seorang pemuda yang hebat yang nama Muaz, yang mana ibunya mendidiknya supaya pergi berperang dan jangan kamu balik sehingga kamu dapat memancung kepala Abu Jahal. Inilah jawapan Muaz, menyebabkan Abdul Rahman beranjak mendengar jawapannya. Begitu jugalah dengan Muawis. Muawis ini datang di sebelah kiri Abdul Rahman pula. Dia menariknya, memegang tangan Abdul Rahman dan bertanya soalan yang sama. Sebagaimana Muaz bertanya, Muawis pun bertanya soalan yang sama. Wahai Pak Cik, di mana? Yang mana satukah di kalangan musuh ini yang bernama Abu Jahal? Wahai anak, apakah yang kamu ingin lakukan terhadap Abu Jahal? Maka dijawab oleh Muawis tadi, wahai Pak Cik, aku mendengar dia telah menghina Rasulullah dan aku ingin membunuhnya. Kesimpulan ringkas ceritanya, Muaz berjaya memenggal leher Abu Jahal, dan juga ketika itu Muawis, ataupun nama dekat sama, Muaz dan Muawis ini, mereka berjaya. Mereka berjaya memenggal leher leher Abu Jahal. Inilah antara benda dan perkara yang mereka segera berjumpa dengan Nabi SAW, mengatakan mereka telah berjaya membunuh Abu Jahal. Inilah kemuncak peperangan yang merupakan wira-wira yang mana kalau kita hari ini disebut wira tidak didendang. Namanya tidaklah terkenal sangat, tetapi mereka ni orang yang hebat berperanan, main peranan yang besar
dan saya terus sebab masa pun tampak berjalan begitu pantas saya terus kepada apakah pengajaran-pengajaran penting sebab kita boleh baca sebenarnya perangan Badar ni banyak kisah-kisah yang ketika mana berlakunya peperangan tadi, bagaimana logik akal kita 313 nak mengalahkan pasukan yang 1000 lebih, maka di sana dah pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lain tak bukan Rasulullah sendiri bermunajat pada Allah. Rasulullah sendiri merintih merayu pada Allah SWT, kalaulah kalah pasukan ini, tak ada lagi orang yang akan menyembah wahai Allah, wahai Allah SWT, berilah bantuan pada kami sebagai ini. Antara munajat-munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keseterusnya kita lihat dalam peristiwa peperangan Badar ini juga. Saya ke belakang sikit, undur sikit ke belakang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seorang yang sentiasa minta pandangan para sahabat. Antaranya Rasulullah bertanya kepada dah pastinya kalau Muhajirin, Sayyidina Abu Bakar memberi pandangan, Sayyidina Umar memberi pandangan. Kalau kita lihat pandangan para sahabat ni dah memadai. Tetapi Rasulullah tak bertanya, bagaimana pula pandangan kamu semua wahai sahabatku, kaum Ansar, orang yang berada di Madinah. Ketika itu mereka beri pandangan yang sama dengan para sahabat, barulah tenang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selayaknya mengambil beberapa iktibar dan pengajaran daripada kisah peperangan Badar ini, yang mana saya sebut di awal mukadimah tadi, banyak sebenarnya dinukilkan di dalam surah Al-Anfal. Ini menjadi rujukan utama kita. Dan pelbagai kerenah suka duka peperangan serta iktibar yang boleh kita perhatikan melalui kisah ini. Ia menjelaskan secara khusus polisi apabila umat Islam bangkit di medan jihad. Yang paling utama, setiap kita ni ada dalam diri kita ni semangat jihad. Walaupun kita tak berperang hari ni, tapi kita perlu buat persiapan jihad, kerana kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Dan kita selalu kena mohon pada Allah SWT, moga kita ni matikan syahid. Syahid ni banyak artinya, tetapi mungkinlah di kalangan ramai-ramai hamba Allah SWT yang tadi, mungkin Allah beri peluang untuk kita syahid di dunia ini. Yang keseterusnya kita lihat apa yang boleh kita ambil pengajaran ataupun intipati daripada peristiwa Badar ini, Badar Kubra ini, iaitu perjuangan, pejuang pasti diuji oleh Allah SWT, dan ia menjadi lumrah apabila Islam itu berkembang dan ia akan mendapat tentangan. Islam itu ramai orang minat, di sana ada juga orang yang tidak senang hati, orang yang sentiasa susah hati bila melihat Islam itu berkembang. Maka kita sebagai umat Islam, ini lumrah dan fitrah ini kita perlu akur. Kalau ada di sana musuh-musuh orang yang menentang Islam, itu satu perkara yang biasa, yang pasti kita perlu buat persiapan. Yang kedua, bila berlaku pertembungan, pastinya kita perlu pertahankan Islam. Dahulukan Islam, bukan mendahulukan agenda peribadi. Islam didahulukan, Islam di hadapan, maka perkara lain menjadi mudah dan senang kalau kita memahami perkara ini. Dan ketika mana saat genting Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, sebagaimana saya sebut sebelum ini, bermunajat kepada Allah Subhanahu taala demi survival Islam, bukan keselamatan baginda semata-mata atau keluarga baginda semata-mata. Apa doa yang selalu kita dengar, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam munajat, Allahumma ajirni, Allahumma anjirni ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intahlik hadhihi al-isabah la tu'bad fil ard. Apa maksudnya? Ya Allah, ya Tuhanku, tunaikanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, ya Tuhanku, jika binasa kumpulan ini, niscaya tiada siapa lagi yang akan menyembahmu di dunia ini. Maknanya inilah satu, orang kata, prinsip Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang bukan untuk semata-mata dirinya, bukan untuk keluarganya, tetapi untuk umat Islam, untuk kita hari ini mendapat nikmat, mengecapi nikmat Islam ini. Yang kedua, apa yang kita boleh ambil ialah lazimi syura ataupun mesyuarat. Hari ini walaupun dalam tempoh PKPB ni kita boleh bermesyuarat melalui Zoom dan sebagainya kan, kita boleh ambil cara yang pelbagai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, walaupun baginda sendiri Rasul,
menerima wahyu terus daripada Allah SWT. Namun baginda sendiri diajar, namun baginda diajar supaya di dalam suatu keputusan yang besar mesti diputuskan secara bersama. Diputuskan secara bersama. Pandangan bersama diguna pakai. Baginda melakukan demikian untuk mentarbiah umatnya untuk melazimi syura. Kalau ikutkan dia, Rasulullah kan Nabi, Rasulullah ke Rasul, tetapi baginda sendiri tetap mendahulukan syura. Ini musyawarah, keputusan mesyuarat. Dengan bermesyuarat, insya-Allah di sana adanya keberkatan. Dan ia amat berbeza dengan keputusan yang diputuskan secara bersendirian. Tetapi awas, kadang-kadang kita dah lepas mesyuarat, tiba-tiba keputusan bersama, tiba-tiba hasilnya pula tidak sebagaimana yang kita kehendaki. Ada pula orang mengungkit sebagainya. Jangan. Ini kita kena serahlah, tawakallah kepada Allah SWT. Kalau baik, alhamdulillah. Kalau sebaliknya sekalipun, alhamdulillah, sebab adanya keberkatan di sebalik musyawarah yang kita lakukan. Yang seterusnya, pengajaran yang boleh kita ambil lah, taati pemimpin. Dan sikap sahabat daripada golongan Ansar dan Muhajirin ini dapat kita contohi bersama. Itu terutamanya di saat getir, yang mana memerlukan keputusan yang keputusan bersama daripada semua pihak. Mereka tetap mentaati apa sahaja arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Dan di dalam organisasi tidak akan maju sekiranya ahli merasakan beliau lebih pandai daripada pemimpin organisasi. Kadang-kadang dalam organisasi kita ada orang yang dilantik nampak agak sedikit kekurangan dari beberapa sudut, tapi dia banyak kelebihan dari sudut yang lain. Ramainya kalau ialah mungkin pendengar semua tidak begitu, tapi ramainya kadang-kadang mereka banyak mengata belakang. Sedangkan kalau dah diputuskan dalam musyawarah, kita tawakal ala Allah, maka kita taatlah. Kita insya-Allah ada kebaikan di sebalik keputusan musyawarah yang kita putuskan tadi. Yang seterusnya, perancangan yang rapi dan berstrategi. Hari ini kita panggil perancangan yang sistematik. Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pakar dalam strategi peperangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam antara orang yang pakar mengatur strategi peperangan. Ketika mana Rasulullah menyusun atur dalam perangan, baginda mengambil kira daripada segi kekuatan, kelemahan pihak Islam dan kufar. Inilah perlu ada di sana preset kita panggil kan. Tengok nilai mana kekuatan musuh, mana kelemahan musuh, mana kekuatan yang ada pada pejuang-pejuang Islam. Kita lah hari ni kena ada dalam diri kita ni, kena sebut kita sebenarnya pejuang Islam. Walaupun kita tidak bertempur di medan perang, sebenarnya setiap hari kita ada pertempuran. Yang paling lemah pun hari ni kita bertempur sebenarnya dengan diri kita sendiri, hawa nafsu. Syaitan dirantai, dibelenggu dalam puasa ni kan. Kita sebenarnya berperang dengan nafsu kita. Kalau kita berjaya mendidik nafsu, insya-Allah kita menjadi orang yang hebat. Nafsu tidak boleh dibunuh. Nafsu perlu dididik, ditarbiah, diberi orang kata diberi dia punya makanan apa rohani, ada makanan jasmani pun ada makanan rohani, apatah lagi kita perlu memberi makanan. Yang seterusnya, pentingnya di sana munajat dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengajar kepada kita, walaupun kita ni dah menyusun strategi cantik atas kertasnya, kita lakar, kita buat strategi yang terbaik, tetapi jangan lupa munajat kepada Allah SWT itu juga penting. Senjata orang beriman, doa. Dan munajat kepada Allah SWT ini kita lakukan sepanjang masa sebenarnya, dan tempoh dalam kita qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan ini. Jangan kita lupa, jangan kita terlepas pandang ibadah-ibadah yang punya nilai yang besar di sisi Allah SWT yang tidak ada di bulan yang lain. Antaranya solat sunat tarawih ditutup dengan solat sunat witir. Adapun witir ini memang setiap hari kita laksanakan, tetapi tarawih di bulan yang lain kita tak ada, tak boleh buat. Kalau buat nanti buat puasa pejabat agama akan datang tangkap dengan apa pula kita bertarawih dalam bulan Syawal sebagainya. Ini bulan Ramadan. Maka ambillah kesempatan sebelum kita bersahur, kita munajat pada Allah SWT. Doa-doa kita sekali-sekala kita kena cek juga. Buat teks doa yang mana kita faham. Kadang-kadang kita berdoa, kita pun tak faham. Ada orang yang paling malas dia berdoa macam mana? Ustaz, ya Allah ya Tuhanku macam semalam. Dia macam order kedai mamak pula. Ya Allah ya Tuhanku macam biasa.
Ini malas betul lah tuan-tuan kalau berdoa macam biasa ataupun ya Allah ya Tuhanku macam semalam, ini terlalu malas, terlalu orang kata kalau di Rauk tu command benar orang gini, ada bukit command command benar, maknanya buatlah doa yang elok, yang bagus dan yang kita faham. Dan Allah SWT itu faham semua bahasa sebab Allah yang cipta kita manusia. Kalau rasa bahasa Melayu ni tak berapa masuklah hati, tak apa zuk bahasa Inggeris terpulang lah. Kita buat tag doa bahasa Inggeris ataupun yang paling afdal adalah bahasa Arab. Doa kita adalah bahasa Arab, dan sekali-sekala ketika mana nak buka puasa dan kita duduk 5 minit atau 10 minit, kalau setengah jamnya awal sangat depan hidangan, kita pun ajaklah anak isteri kita ataupun kalau sama kawan-kawan kan, dengan kalau tempoh ni kan kita jaga jarak sebagainya, kita berdoalah pada Allah SWT dalam bahasa Melayu, minta pada Allah keberkatan, minta pada Allah dijauhkan daripada api neraka, dimasukkan dalam syurga Allah. Seterusnya pengajaran yang kita boleh ambil daripada peperangan Badar ini adalah husnuzan ataupun husnul siqah billah, sangka baik dengan Allah SWT. Dan sebagai pejuang agama Allah SWT ini, kita mesti mempunyai sangka baik dengan Allah yang pastinya membantu setiap kita. Allah uji. Hari ini kita diuji oleh Allah SWT dengan COVID-19 sebagainya. Sebagai pejuang, sebagai hamba Allah, sebenarnya kita dapat mengambil ibrah ataupun istifadah kebaikan di sebalik ujian tadi. Kita dapat banyak munajat pada Allah yang sebelum ni mungkin kita tak punya masa yang banyak untuk membaca Quran. Ini husnuzan. Kita bersangka baik dengan Allah. Hari ini kita dapat membaca satu hari satu juzuk, alhamdulillah. Satu hari 2 juzuk, alhamdulillah. Satu hari satu muka surat, alhamdulillah. Kalau musim yang lain ataupun hari yang lain mungkin kita tak bersempatan. Masa yang ada tetapi terlalu banyak kita isi dengan perkara yang lain. Tapi kali ini bila Allah uji, kita mampu duduk dalam suasana kita bertalaki Quran, apa lagi kita membaca Quran sehingga khatam, satu perkara yang baik. Dan tambah satu lagi, kalau tuan-tuan dah biasa khatam baca Quran, sidang pendengar semua, saya suka mencadangkan kita membaca terjemahan Quran sekali khatam. Khatam baca teks Quran tu, khatam juga membaca terjemahan Al-Quran, supaya kita ni dapat tahu apa kisah yang kita baca, cerita tentang apa. Mukadimah tadi sebut surah Anfal. Surah Anfal ni banyak kisah di sebaliknya adalah peristiwa Badar Kubra. Itu antaranya. Yang seterusnya, yang saya lajukan sikit tuan-tuan, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kesatuan merupakan satu asas dalam kita nak mencapai satu kejayaan. Mana mungkin bilangan yang kecil nak mengalahkan jumlah yang besar musuh, tapi bila bersatu akan menjadi hebat. Contoh yang mudah ialah penyapu lidi. Hari ini ramai orang kita tak kenal penyapu lidi sebab tak ada dijual dah di pasar raya, di kedai. Penyapu lidi kalau sebatang lidinya mudah dipatah, dikepak. Tetapi bayangkan kalau seikat lidi. Kalau seikat lidi, boleh mukul orang, bukan saja boleh menyapu sampah, tapi nak mukul sesuatu. Orang pun takut kalau sebekas lidi. Kalau sebatang lidi dia senyum. Inilah kekuatan bila mana kita bersatu. Memanglah kok mana pun kita tak boleh lari, ada perselisihan sikit. Sebenarnya kita cari titik temu di mana tempat yang kita boleh sepakat, itulah kita duduk bersama berbincang. Lebih-lebih lagi lah kalau sebagai pelajar, banyak perkara yang kita patut fikir untuk kemajuan ilmu kita, untuk kemajuan dakwah kita di IPT sebagainya. Ini suatu benda yang nak dirancang tadi, pastinya tidak akan berjaya kalau kita tidak bersatu untuk pelaksanaannya. Yang seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat keseluruhan tadi, Nabi SAW berjaya menyatukan para sahabat di kalangan muhajirin, di kalangan ansar. Seterusnya mereka ini walaupun dalam masa tempoh yang pendek, tapi Rasulullah berjaya melahirkan, mentarbiah produk yang hebat sehingga berjaya di dalam peperangan yang juga hebat. Badar Kubra ini kita sebut sebagai peperangan Badar yang ulung. Peperangan Badar yang ulung. Dan perpisahan sebagai orang kata kesimpulan penutupnya, peperangan Badar Kubra ini
kita dapat mengambil iktibar dan pengajaran yang jelas tersingkap dan sebagai umat Islam yang hidup jauh daripada zaman Nabi SAW, kita perlu penghayatan yang tinggi bagi menjelaskan keadaan sebenar suatu kejadian di zaman Rasulullah. Banyak perkara hari ini kita kena ambil masa sedikit membaca, kena rajin mengaji. Alhamdulillah pendengar semua rajin mengaji, tapi kita tambah satu lagi, mengkaji. Hari ini kadang-kadang dengan apa nama ni, banyak kajian yang dibuat, dan contohnya kekanda saya Ustaz Ahmad Abduh sendiri ketika mana di Mesir, saya juga berpeluang ke Mesir juga. Di sana orang Kristian juga menghafal Quran. Kita di sini alhamdulillah orang Melayu kita ataupun biasalah bagai cendawan tumbuh selepas hujan, banyak tahfiz-tahfiz dibina. Tapi bila tiba di Mesir, kami menyewa rumah Arab yang mama ni Kristian, orang Kristian. Dia pelik. Hafiz tu Quran, ditanya, kamu hafal Quran juga? Aku ingat orang Arab je hafal Quran, dia kata. Ya, kami syarat nak belajar ke sana, bidang kami ni mesti kena hafal Quran di Malaysia lagi. Jadi antara yang saya nak kongsikan menariknya, mereka juga orang non Muslim. Sebab tempat saya belajar tu ramai Kristian. Syubra, Daurah Syubra, Khazan Darah. Ma'had Qiraat Syubra itu ada di kalangan penduduk di bandar itu orang yang non-Muslim. Dan yang peranjatnya waktu itu kami lihat di kalangan mereka ada yang hafal Quran. Hafal Quran mereka ni untuk apa sebenarnya? Inilah mereka nak mengkaji. Kaji mana kelemahan Islam, mana kelebihan Islam, dan Quran itu semuanya ada. Allah SWT dah bagi. Tak ada pun satu benda yang tercicir. Maka bagi mereka yang rajin mengkaji apa bidang sekalipun yang sidang pendengar semua ceburi, sebenarnya dia ada berkait rapat dengan agama kita sendiri. Jangan kita kata belajar ilmu hisab, belajar ukur bahan dan sebagainya, binaan itu, arkitek sebagainya itu bukan daripada Islam. Dia tetap daripada Islam. Setiap ilmu tu adalah satu perkara yang dituntut oleh agama kita Islam. Penghayatan ini boleh memberikan kita rasa kasih kepada baginda Nabi SAW, dan kasihnya baginda pada kita adalah amat luar biasa. Rasulullah kasih kita ni sebagai umatnya, umat yang disebut di depan para sahabat, aku terlalu amat merindui umatku ataupun disebut sebagai ashabi, para sahabatku. Maka sahabat yang di depan Rasulullah tu kan, tidakkah kami ni sahabat kamu juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kamu betul sahabat yang hidup di zamanku, tapi aku terlalu amat merindui para sahabat yang mereka hidup bukan di zaman kamu. Mereka tidak melihat aku, mereka beramal dengan sunnahku, mereka beramal dengan apa yang ditinggalkan kepadanya. Kitalah sebenarnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sendiri merindukan kita, cuma mungkin kita tak rasa. Tak rasa mengapa? Mungkin kurangnya penghayatan tadi. Tak pernah kita baca benda apa perang Badar ni kan. Apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan orang kata duduk atau kursi goyang kaki menang, tak. Rasulullah sendiri pergi ke medan perang. Rasulullah sendiri menggali parit. Rasulullah sendiri membina masjid. Masjid pertama Islam, Masjid Quba. Rasulullah sendiri berhijrah. Rasulullah sendiri dilontar dengan batu. Ini perkara-perkara yang patut kita selalu kena ulang kaji bagi diri kita ni dapat menghayati dengan baik. Dan tidak semestinya pengajaran kisah peperangan hanya kita fokus kepada pengajaran dari aspek perang sahaja. Yang boleh kita ambil lebih luas ialah segala aspek kita boleh ambil, khususnya hari ini adalah aspek soal akhlak. Hari ini kita tengok kan, ramai orang berilmu tapi nak mencari yang betul-betul berakhlak kurang. Orang yang betul-betul akhlaknya terbaik, payah. Inilah peranan kita hari ini, berjihad dari sudut nak membentuk akhlak yang baik, nak membentuk orang kata jati diri. Kita ni ada nilai sendiri. Jati diri kita umat Islam berbeza dengan orang lain. Kita ada kita punya kehebatan, izzah. Dalam bahasa Arab sebut izzah. Kita punya keunggulan sebenarnya. Islam tu sendiri dah hebat. Apa yang kita amalkan hari ni pun dah memang terbaik. Puasa contohnya, 12 bulan tu ada 1 bulan kita puasa. Umpama kenderaan yang tak pernah diservis, sekarang tengah diservis. Madrasah Ramadan, Allah dah beri lengkap. Kalau kita ikut dengan baik, kita akan jadi insan yang terbaik.
kan, yang bermatlamat ke apa? La'allakum tattaqun, kan. Ini sebagai kesimpulan lah, kan, apa yang kita bincangkan pada pagi ini. Semua perkara pun mudah-mudahan dia dapat tingkatkan takwa kita. Takwa tu apa? Sayyidina Ali menyebut, takwa adalah al-khawfu bil jalil, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa itu juga adalah al-amalu bit tanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. Kita Allah itu Al-Quranul Karim. At-taqwa, takwa juga kata Sayyidina Ali adalah al-qana'ah bil qalil, berpada dengan apa yang ada walaupun sedikit. Dan takwa ini yang paling penting. Yang keempat adalah al-isti'dad liyaumir rahil, persiapan kita untuk berangkat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk berpindah ke alam yang kekal abadi, itu alam akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apakah persiapan kita? Maka walaupun hari ini kita tidak berperang, walaupun kita tak berperang di medan perang, tapi sebenarnya kita sedang berperang dengan banyak perkara, banyak benda, maka kita manfaatkanlah apa yang Allah SWT bagi kepada kita untuk kita tingkatkan. Antaranya ialah tingkatkan amalan kita, tingkatkan ketakwaan pada Allah SWT, dan yang paling baik bekalan tidak lain dan tidak bukan adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Moga-moga dengan kisah yang kita bacakan ini, saya juga menggalakkan sidang pendengar, cubalah cari. Kalau saya ni ada beberapa buku yang saya baca, peristiwa-peristiwa bersejarah Ramadan, dan yang Perang Badar ni ada satu buku yang menarik, iaitu Badar, yang dikarang oleh yang bahagia Ustaz Azrul Azlan Iskandar. Masa saya belajar lagi saya beli buku ini detail kisahnya. Antara poin-poin yang saya sebut tadi banyaknya diambil daripada buku ini. Sebagai seorang yang disebut sebagai mahasiswa, mahasiswi, kita kena setiap hari menambah ilmu. Berbeza dengan orang awam, kita ni kena sentiasa ilmu apa sekalipun. Walaupun bidang kita ni bukan bidang agama, tapi di sana kita kena ada nilai tambah. Orang kampung saya kata value added. Orang jengka sah, value added, nilai tambah. Kena ada di sana nilai tambah. Antaranya apa? Kita kena, contohnya peluang dan ruang yang ada ni, kita tingkatkan kemahiran membaca Quran. Lepas saya UMP tapi hebat baca Qurannya. Ini satu nilai tambah. Kita mahir dari sudut bidang kepakaran kita, tapi dari sudut perkara lain kita juga tidak ketinggalan. Terutama saya sebut tadi lah, saya ulang lagi, akhlak. Akhlak ni, ya Allah, dia umpama bunga kepada diri kita. Musuh pun suka, apatah lagi kawan. Lawan pun suka, apatah lagi kawan kita. Maka itulah antara yang boleh saya sampaikan dalam masa yang terbatas ini, 10.44. Moga-moga kita, saya doakan semua kita ini Allah SWT memberi kesempatan dalam bulan Ramadan ini dapat ditemukan dengan Lailatul Qadar. Dan bulan Ramadan ini dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Dan bulan Ramadan juga kita islah, perbaiki diri kita, dan masa yang sama kita mengajak orang lain buat baik, kita juga melakukan kebaikan. Wallahu alam, saya mohon kemaafan sekian dalam yang tadi ada tersalah menyampai, terkasar bahasa. Moga-moga ilmu ataupun ilmu sedikit yang kita kongsikan tadi dapat diambil untuk kita jadikan pedoman dalam kehidupan seharian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Tuan Haji Muhammad Zainuddin Zakaria yang dengan penuh semangat tadi memberi kita pengisian ataupun tibar yang kita dapat dari peristiwa perang pertama dalam Islam. Dan kita kena ingatlah bahawa bila berlaku peperangan pertama ni, makna kita macam seolah macam Allah SWT beri peluang untuk umat Islam yang tak bersedia. Kalau ikut sirah macam mana pada Ustaz sebut tadi kan, makna Nabi tak bersedia pun untuk berperang. Hanya membawa 313 orang dan tak silap ada 70 ekor unta. Itu pun gili-gili kan, gili-gili naik sebab jauh tadi. Jadi itulah sebenarnya dalam Islam Allah SWT mengajar kita untuk berusaha dan bertawakal kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Ustaz
dan kepada sidang penonton, pendengar Facebook Live, UMP. Boleh kalau sekiranya ada persoalan, cuma kalau tengok dalam komen tu mungkin tak ada. Jadi ada sikit masa ke Ustaz? Boleh? Ya, silakan. Mungkin kalau tak ada soalan, saya lah yang kita untuk kongsi sedikit. Cuma Ustaz, dalam masa PKPB. dalam PKPB ni, apa yang nak sebut ya. Mungkin ada sedikit nasihat lah kepada pelajar kita, siswa-siswi ni. Nasihat Ustaz sendirilah kepada mereka supaya bukan sahaja berada dalam Ramadan ni tadi, kita berpuasa dan sebagainya, tetapi kemungkinan juga nanti mereka ni akan berada dalam satu norma yang baru. Dulu pergi kelas ramai-ramai kan, pergi berkumpul ramai-ramai, hantar ke masjid pun sekarang tak boleh pergi, tak buka lagi masjid. Jadi betul. Dan masjid yang lain. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sentikan sedikit lah kepada pelajar kita, mahasiswa sini, supaya mereka ni kekuatan tu tadi, setelah walaupun nanti dah habis Ramadan, tapi momentum yang ada pada mereka tu, sebab sekarang ni stay at home, Ramadan at home, dan learning mungkin at home. Jadi mungkinlah Ustaz boleh bagi sedikit suntikan semangat kepada mereka supaya mereka tidak yalah, maklumlah duduk rumah ni kan macam-macam gangguan dan sebagainya, tapi tetap menjadikan dia tu sebagai seorang pelajar, masih lagi seorang pelajar. Boleh, silakan Ustaz. Baik Ustaz, kita sebagai menjawab soalan Ustaz tadi kan, adalah menjadi harapan kita, moga-moga dengan tempoh yang Allah SWT beri kepada kita ni, PKPB kan, walaupun yalah, bukan kita saja menghadapi ujian sebegini, sebenarnya seluruh dunia. Yang pertamanya kita anggap, pertama kita kena yakin sungguh-sungguh, taklah hati kita, Allah uji ni kerana Allah sayang kita. Allah uji ni kerana Allah sayang. Allah uji kita nak mengangkat lagi darjat kita. Sebab itu bila terima ujian ni, jangan mengeluh lagi. Jangan mencemooh, jangan mengeluh. Bila disebut PKP 1, kita terima, kita dengar arahan, taat pimpinan. Ni satu benda yang hari ni dah makin terhakis. Ada orang dia kutuk dulu, cemoh dulu. Masjid tak buka, dia hentang. Apa pasar raya boleh buka? Sedangkan bukanlah orang calon-calon orang nak mengarahkan masjid. Tidak, orang kata sebenarnya diarahkan masjid itu dilakukan azan, solat, imam Bilal. Kita je yang tak boleh hadir. Maka beruntunglah imam Bilal ni peluang dia nak orang kata beriktikaf lama-lama. Kita ni sabar. Dan kita solat di rumah pun pahalanya besar di sisi Allah SWT. Kita beribadah. Maknanya yang pertama, ujian tanda Allah SWT sayang kita. Yang kedua, sebenarnya bila kita makin diuji, kita ni sepatutnya jadi kuat. Bila uji, sebagaimana Allah SWT sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hasiban nasu ay yutfaku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Adakah manusia ni hanya mengaku beriman dengan hanya berkata aku beriman, sedangkan mereka belum diuji. Maksudnya sebenarnya kehidupan kita ni sendiri pun adalah ujian. Duduk di alam kampus ujian, keluar nanti lagi besar. Saya dulu ingat bila dah habis belajar tu rasa ringan lah, nak balik ke Malaysia, start kemas-kemas barang kan, dah dapat tiket nak terbang. Rupanya bila sampai ke Malaysia, lapangan dia lagi, dia punya ujian lagi lah besar. Kadang-kadang kita hanya belajar satu bidang, orang akan menanya kita berbagai soalan. Contoh saya hari ni, walaupun tidak bekerja di PKZ atau majlis agama, bila ditahan oleh sekatan jalan di Gambang, saya nak balik Kuantan biasa, nak pergi ke Rauk, ingatkan nak tanya soalan apa? Oh encik, saya ni tanya pasal zakat. Sebab tengok ni ustaz ni pegawai agama, jadi boleh jawab tak mengapa kita hanya online zakat sebagainya. Rupanya banyak benda yang bukan hanya terhad kepada ilmu bidang kita saja, kita perlu tambah lagi. Begitu juga lah ujian ni, Allah SWT beri kita peluang untuk kita tambah lagi. Tambah dari sudut apa? Dari sudut yang kita punya persiapan menghadapi ujian Allah yang berbagai ni, kita tak tahu
Persiapan apa yang paling penting? Rohani. Balik semula apa yang kita bincang tadi kan, doa, minta pada Allah. Mungkin sebelum ni kita tak pernah bersebut, ya Allah bantulah aku. Kali ni kena minta. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Tak pernah sebut, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Sebelum ni tak pernah berdoa dengan doa ini. Maka lepas ni cuba tengok apa maksud dia. Kita minta jauhkan daripada penyakit yang teruk, penyakit yang dahsyat hari ni kan, junun, gila, apa lagi, baras, sopak, benda-benda begini yang hari ni kita tengok berlaku. Mati terkejut, mati terperanjat, mati dalam orang kata tak ada sakit apa pun meninggal. Yang kita nak, kita ni dalam keadaan sentiasa bersedia untuk bertemu dengan Allah SWT. Yang seterusnya, dalam tempoh begini, kita cubalah tengok, renung, muhasabah. Tengok diri kita. Mungkin ada dosa-dosa yang Allah SWT nak kita ni bertaubat padanya. Kalau tak ada sekali pun kita tak jumpa pun, bertaubatlah pada Allah. Kerana Nabi SAW sendiri pun istighfarnya tidak tinggal setiap hari, tak kurang 70 kali. Kita berapa kali dia beristighfar agaknya. Itu pun solat berjemaah. Kalau imam tak istighfar, kita pun tak beristighfar jugalah. Jadi tak naklah begitu. Maka inilah antara nasihat yang boleh saya sampaikan dalam masa kita dalam tempoh begini. Kita ambillah peluang dan ruang sentiasa husnuzan, sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT, dan sentiasa sebut insya-Allah virus ni dah tak lama habis dah. Kita nak kembali kepada asal mungkin sepenuhnya tak, maka kita kena bersedialah dengan norma-norma baru. Tak lama lagi, beberapa hari lalu pejabat agama pun dah buat nikah dalam PKP, berjarak sebab tak bersalam. Ini norma baru. Tak sarung cincin tu di rumah lah kita kata, tak buat dalam tempoh PKP ni di depan kita. Semua akad nikah dia buat di pejabat agama, didahulukan orang yang dah dapat apa nama ni kebenaran. Dan yang seterusnya banyaklah perkara-perkara lain. Mungkin tak lama lagi, sehari dua lagi seminggu dua lagi masjid pula akan dibuka. Datang ke masjid dalam keadaan bawa sejadah di rumah. Dalam keadaan bawa bekas sejadah. Datang ke masjid, hampa sejadah sendiri. Selesai, lipat, bawa balik pula. Dalam keadaan kita bertutup mulut dan hidung muka kita ni suasana tak boleh borak lama-lama, tak boleh ngetai di kedai kopi. Kalau buka sekalipun lepas raya nanti, jarak ni kena jaga. Ini suasana-suasana yang baru. Dan jangan kita sekali-kali mengeluh, mencemooh, marah kepada pemerintah sebagainya. Semua ini adalah tak lain dan tak bukan untuk kita, kebaikan kita bersama. Wallahualam. Alhamdulillah, terima kasih atas pencerahan pada Ustaz Haji Muhammad Zainuddin bin Zakaria. Jadi harap para pelajar sekalian, para pendengar, penonton agar dapat mengambil istifadah yang disampaikan. Saya tak perlulah untuk mengulas panjang kerana masa kita pun agak terhad. Dan jelah pesanan saya kepada pelajar, siswa mahasiswa sekalian yang telah add dalam grup supaya dapat isi link Google Doc, Google Form untuk kita bagi merit dah. Itu khusus kepada pelajar kita lah, mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Jangan lupa dekat kita akan bagi link Google Form tu untuk diisi ya. Mana yang tak isi itu tak ada lah kan. Sebab pelajar kebanyakan penonton dan pendengar kita dari kalangan pelajar, dan juga tak lupa kepada penonton dan pendengar daripada luar kan, staf UMP, daripada kalangan orang awam yang mengikuti Facebook Live Pusat Islam dan Pengorganisan. InsyaAllah saya rasa setakat ni dulu pertemuan kita, Ustaz. InsyaAllah kita akan bertemu pada lain masa. Jadi sekali lagi pesanan kepada pelajar agar dapat isi Google Doc form untuk merit. Dan saya rasa sebagai penutup lah, marilah kita sama-sama mengisafi peristiwa peperangan Badar atau Badar Kubra ini untuk menjadi muntalaq dalam melakarkan kejayaan dalam kehidupan kita, agar benar-benar menepati piawaian dan syarat kemenangan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Jadi isu yang penting tadi, pesanan Ustaz juga tadi, iaitu jangan kita lupa 3 perkara
atau 3 hal yang utama, iaitu doa, munajat dan kepada Allah SWT, dan kesatuan yang kukuh di antara sesama sahabat, dan mempunyai strategi serta perancangan yang rapi. Kalau pelajarnya ada perancangan dah, kan, macam mana nak meneruskan pembelajaran, yang tak boleh lagi nak berkumpul, tak boleh bersama dengan sahabat-sahabat secara dalam kelas dan sebagainya, tetapi cuba fikirkan kaedah yang terbaik untuk kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita, sebagaimana yang Fadil Ustaz telah pesan tadi, supaya kita sama-sama menunaikan tanggungjawab kita. Jadi tak lupa kepada kru Festival Live pimpin, staf pimpin dan juga pengarah Ustaz Islam Dr. Rashidi, dan juga semua yang terlibat dalam siaran langsung ataupun FB Live Ustaz Islam dan program ini. InsyaAllah ada lagi beberapa program yang kita akan anjurkan, walaupun sekarang ni tak boleh nak kita berkumpul secara real ataupun secara ramai-ramai, tapi insyaAllah kita akan buat dalam bentuk online seperti inilah, insyaAllah. Jadi sekadar itu dulu program kuliah duha khas sempena Festival Ramadan 1401 Hijrah dan bersamaan 17 Ramadan 2020. 17 Ramadan. Hari ni kita 17 Ramadan punya. Alhamdulillah. Mana kita dah sampai penghujung. Jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Fadil Ustaz Haji Zainuddin bin Zakaria selaku Qadi daerah Jerantut, Pejabat Agama Islam daerah Jerantut, dan akhiri dengan lafaz yang mula, aku qul hadza astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home, stay safe, Ramadan at home, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin.